Yang berhormat Puan Jun Liao. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Ketua. Soalan saya nombor 10. Silakan. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Yang di-Ketua. Terima kasih YB Petaling Jaya. Hulu Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, Kementerian Pengangkutan amat komited untuk memastikan projek ECRL ini dilaksanakan mengikut jadual dan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secepat mungkin. Komitmen ini dibuktikan apabila sehingga 31 Oktober tahun ini, pembinaan keseluruhan projek ini telah mencapai kemajuan sebenar sebanyak 19.09% berbanding jadual sebanyak 18.3%, iaitu mendahului jadual sebanyak 0.79%. Bagi Seksyen A, iaitu daripada Kota Baru ke Dungun, skim kereta api telah diluluskan pada 14 Mei tahun ini, merangkumi pembinaan 6 buah stesen iaitu Kota Baru, Pasir Putih, Jertih, Bandar Permaisuri, Kuala Terengganu dan Dungun. Kelulusan ini adalah bertepatan dengan program kerja penyediaan tapak yang telah dilaksanakan bermula pertengahan tahun 2020 lalu, tahun ini. Pada masa ini, kemajuan kerja fizikal telah mencapai 0.16% ahead of schedule. Kerja-kerja fizikal juga sedang giat dilaksanakan di Seksyen B, iaitu jajaran daripada Dungun ke Temerloh. Sejak disambung semula pada Julai 2019, kemajuan kerja fizikal di seksyen ini telah mencapai 5.93% berbanding jadual sebanyak 4.07%, mendahului jadual 1.86%. Merangkumi kerja-kerja tanah dan pembinaan terowong di Dungun, Pakar dan Kuantan. Kerja-kerja awalan bagi pembinaan terowong di Gambang, Srijaya, Gedong Siam dan Paya Pasir telah pun dimulakan. Kerja-kerja pembinaan dijangkakan akan bermula di 101 lokasi di sepanjang Seksyen A dan B menjelang penghujung tahun 2020 ini. Bagi Seksyen C pula, iaitu daripada Temerloh ke Pelabuhan Kelang, kerajaan sedang mengkaji jajaran terbaik bagi memastikan ECRL memberi impak ekonomi yang maksimal apabila disiapkan kelak. Jajaran yang terbaik dan memberi impak maksimal kepada rakyat akan diumumkan apabila kajian tersebut sudah dilengkapi. Dalam hal ini adalah penting CRL dipastikan tersambung secara strategik dengan jaringan logistik rel kebangsaan. Kelebihan logistik ini akan dicapai tanpa mengurangkan kualiti perkhidmatan penumpang sekaligus menjadikan ECRL sebagai pemangkin ekonomi dan pekerjaan bagi kawasan di sepanjang jajarannya. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih Datuk Yang di-Ketua. Terima kasih atas jawapan yang diberi oleh Timbalan Menteri. Buat sementara kita tolak politik di tepi demi kemakmuran bersama. Hulu Selangor setuju sekiranya kerajaan kaji balik dengan jajahan asah khususnya di Hulu Selangor, Serendah, Negeri Selangor. Kerana ia dilihat projek megah ini adalah pemangking sosioekonomi, menaikkan nilai hartanah dan juga menaikkan peluang pekerjaan dan juga merangsang ekonomi ekopelancongan. Dan Hulu Selangor setuju juga yang berhormat Pasir Salak dalam pembahasan iaitu memberi kelonggaran syarat kepada kontraktor tempatan supaya aliran wang masih kekal di negara kita. Ingin saya jika silap tolong betulkan. Jika rujuk kepada belanjawan 2021, Hulu Selangor tak jumpa putiran pembangunan projek megah ini. Dan adakah projek ECRL akan diteruskan pada tahun hadapan sedangkan negara kita masih berusaha untuk memerangi pandemik COVID-19? Jika iya, apakah justifikasi projek ini tetap diteruskan? Sekian, terima kasih. Silakan. Hulu Selangor. Projek ini akan diteruskan sebab construction sudah bermula, ya. Dan sudah pastinya memang ada peruntukan untuk meneruskan projek ini, terutama Seksyen A dan B yang sudah pun bermula. Dan saya ucapkan terima kasih atas permohonan Hulu Selangor persetujuan ini tutup melalui Selangor ini, sebab Kerajaan Selangor pun juga memang memohon untuk laluan ini melalui Serendah
menuju ke Port Klang ya. Jadi saya dari segi penglibatan kontraktor Bumi Putra dan sebagainya, saya boleh nyatakan di sini memang dalam kontrak ini penglibatan kontraktor tempatan adalah telah disebutkan dalam perjanjian EPCC ini di klausul 38.1 menyatakan pihak CCC perlu berusaha untuk memberikan subkontraktor 40% daripada kerja-kerja sivil tidak termasuk kerja terowong kepada kontraktor tempatan ya. Dan skop ini mewakili 48.9% daripada keseluruhan projek ya, yang bernilai 21.49 ya. Ini untuk kontraktor daripada negara kita. Terima kasih.